Surah Al-Ma'un. Surah lain. Ini surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Ustaz saya lain dengan dalam ya buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat Islam dan iman yang merupakan sebesar-besar nikmat kurniaan Allah kepada manusia. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk meneruskan pada malam ini kuliah pengajian kita daripada kitab Tafsir Al-Munir, At-Tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu menjadi suatu amalan saleh bagi kita di sisi Allah dan dipermudahkan dengan sebabnya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Allahumma amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi insyaallah pada malam ini kita akan sambung perbahasan kita secara ringkas daripada surah-surah daripada juzuk yang ke-30, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan sebuah lagi surah, iaitu Suratu Al-Ma'un. Suratu Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah yang mengandungi 7 ayat sahaja, dan saya kira kita semua menghafal surah Al-Ma'un ini. Dan surah Al-Ma'un ini sebenarnya mempunyai makna dan pengertian yang sangat penting untuk kita perhalusi bagi kita mencapai kesedaran dan keinsafan untuk kita beramal dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa kita akan mulakan kuliah kita ini dengan bacaan 7 ayat daripada surah Al-Ma'un insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik, kita lihat terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Ataupun tajuk surah ini ialah orang-orang kafir yang ingkar kepada balasan akhirat dan orang munafik yang bersikap riya dan balasan yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada sembahyang mereka. Allazina hum yura'un, iaitu mereka yang riak. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang enggan memberikan pertolongan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para ulama meriwayatkan beberapa kisah ataupun kejadian yang terjadi yang disebabkan kisah tersebut ataupun kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maun ataupun ayat daripada surah Al-Maun. Antaranya kita tengok kepada dalam kitab ini selepas terjemahan tersebut, antaranya sebab turun ayat yang pertama. Dikatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ia diturunkan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, dan ada yang mengatakan diturunkan kepada Abu Jahal. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ialah Abu Jahal ni dia jaga anak yatim. Seorang yang menjadi penyelia anak yatim. Maknanya mungkin dia ada rumah yang khusus ataupun memegang amanah harta anak yatim. Jadi bila dia pegang amanah harta anak yatim, maka satu hari kisahnya anak yatim ni datang jumpa dengan Abu Jahal untuk minta bantuan. Anak yatim ni susah dan tidak ada harta, sebab harta anak yatim ni dipegang oleh orang yang memegang amanah. Dia tidak boleh menguruskan lagi harta dia, sebagaimana yang kita tahu. Jadi bila datang kepada Abu Jahal minta bantuan, apa Abu Jahal buat? Tolak dia. Pergi kau dari sini, kan? Menolak permohonan anak yatim tersebut untuk meminta bantuan. Dan dalam kisah yang lain yang berlaku kepada Abu Sufyan ni sebelum Abu Sufyan masuk Islam, iaitu Abu Sufyan juga setiap minggu sembelih unta untuk bagi orang makan. Sembelih unta setiap minggu bagi orang makan. Tapi bila dia sembelih unta nak bagi orang makan, datang anak yatim minta daging tersebut, dia tak bagi, halau, pergi jauh. Jangan minta, jangan kacau sini. Jadi kita pun heran juga kan, sembelih binatang ataupun kita sembelih kambing ke sembelih lembu ke setiap minggu, buat jamuan pada orang ramai, tapi bila datang orang susah, seperti anak yatim, tak dilayan, dihalau pergi daripada majlis tersebut dan dihalang haknya untuk mendapatkan bantuan. Dan begitulah kisah yang seterusnya disebutkan juga
bagaimana perbuatan sebahagian daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mereka ini menolak untuk membantu anak yatim yang dalam kesusahan, sedangkan sebahagian mereka sebenarnya menjaga dan memelihara harta-harta anak yatim sebagai pemegang amanah. Boleh bayang, pegang harta anak yatim, bila anak yatim susah minta bantuan, datang dah halau anak tersebut pergi. Jadi sikap ni kita kena hati-hati, sebab kita akan sebut nanti dalam ayat yang kedua tentang sikap orang yang sikap manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan anak yatim. Baik, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu tahu, tidakkah engkau lihat wahai Rasulullah, wahai Muhammad, alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Ad-din ialah agama. Cuma di sini ad-din bukanlah bermaksud agama Islam secara keseluruhan, tetapi lebih khusus maksudnya di sini ialah Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Kita baca surah Fatihah kan, Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Apa maksud Yaumuddin? Lupa bila ni belajar dah kan. Surah Fatihah baca tiap hari ni kan. Apa maksud Yaumuddin? Yaumuddin ialah yaum, hari pembalasan, yaumul hisab, yaumul akhirah. Sebab kalimah perkataan ad-din lebih membawa maksud pembalasan, perhitungan dan pembalasan. Jadi Yaumuddin adalah yaumul hisab, hari pembalasan, hari perhitungan dan pembalasan amalan. Itulah Yaumuddin. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad sikap dan perangai orang yang mendustakan hari pembalasan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, surah Al-Ma'un ni bila kita baca, apa yang disebut dalam surah Al-Ma'un adalah sikap yang buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk kita yang dikurniakan iman, kita kena baca, kita panggil apa? Kita baca dengan mafhum mukhalafah. Kita kena baca dengan makna yang terbalik. Baru kita dapat pengajaran. Baru kita boleh ambil apakah pengajaran daripada surah ni. Maknanya bukan sekadar kita nak baca surah ni, kita kata tengok perangai orang yang tak beriman dengan hari kiamat, dia buat begitu, dia buat begini. Tak. Itu satu. Tapi yang lebih penting ialah bila kita baca surah ni, kita nak ambil pengajaran. Sikap apakah yang jangan kita lakukan, ataupun sikap apakah yang seharusnya orang beriman buat. Jadi bila Allah sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kalau kita terbalikkan makna ayat ni, lihatlah kamu sikap orang yang yusaddiqu biddin, orang yang beriman dengan agama. Jadi ayat ni Allah suruh lihat kepada orang yang tidak beriman dengan yaumul hisab. Sekarang ni kita kata, okey, sekarang kami nak lihat apakah sikap orang yang beriman dengan yaumuddin. Kita tengok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad sikap ataupun perangai ataupun tindakan orang-orang yang mendustakan agama. Apa dia? Pertama, fadzalika allazi yad'ul yatim, iaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Ini pertama. Maknanya sikap yang pertama, orang yang mendustakan hari pembalasan ialah orang yang mengherdik, menghina, menolak apa saja perbuatan yang buruk dilakukan terhadap anak yatim. Jadi kalau kita guna tadi kaedah tadi, tidakkah kamu melihat orang yang mengimani hari pembalasan, maka terbaliknya maksud ayat ini ialah iaitu orang-orang yang memuliakan anak yatim. Jadi Allah mencela perbuatan menghina, mengherdik anak yatim. Bagi orang beriman, apa yang dia perlu buat? Pertama, jangan menghina, jangan mengherdik anak yatim. Apa yang harus dibuat ialah orang yang beriman kepada hari pembalasan memuliakan anak yatim. Itu pengajaran ataupun amalan yang kita perlu ambil daripada ayat yang kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kalimah yad'u, da'a, yad'u
bermaksud menolak dengan kasar. Maknanya bukan sekadar halau, kan datang anak yatim minta bantuan, pergi sana je kau tahu busuk. Bukan saja dekat dengan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, tetapi yad'u bermaksud orang yang menolak anak yatim dengan kasar. Mereka adalah golongan yang benar-benar menghalang, mengherdik, menzalimi anak-anak yatim daripada mendapat hak-hak mereka. Baik. Anak yatim ni tuan-tuan adalah satu golongan. Siapa anak yatim? Para ulama menyebutkan bahawa anak yatim itu ialah mereka yang kematian bapanya dan belum mencapai umur baligh. Jadi belum baligh, ayah ataupun bapanya meninggal, maka itulah anak yatim. Tapi kalau dah baligh, tak jadinya anak yatim. Kalau dah baligh pun jadi anak yatim, ramai dah mengaku anak yatim tadi kan. Jadi bukan anak yatim ialah kanak-kanak yang belum baligh dan telah kematian ibu, telah kematian bapanya. Jadi itu anak yatim. Dan anak yatim ni mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Yang ini kita kena hati-hati dan kita kena ambil perhatian. Kerana pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Itu yang pertama. Kita kena ingat bahawa anak yatim ini Rasulullah hidup sebagai seorang anak yatim. Dan anak yatim ini dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis antaranya Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua jari di dalam syurga. Maksudnya apa? Duduk bergandingan dekat dengan Nabi. Orang yang jaga anak yatim seperti dua jari ni. Dua jari ni maksudnya macam mana? Duduk sebelah-sebelah, tak ada jari yang menghalang di antara jari telunjuk dengan jari tengah, seperti dua ini. Maknanya rapatnya, kamcingnya dengan Nabi di dalam syurga bagi orang yang memelihara hak anak yatim. Ini bagi orang yang jaga betul-betul lah. Bukan bermaksud orang yang buat rumah anak yatim kemudian dia boleh confirm, tak. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang benar-benar memelihara hak anak yatim. Kena jaga betul-betul. Dan memelihara hak anak yatim ni bukan benda mudah kan? Kita rasa macam mudah aja kan. Ini sebenarnya kalau kita tengok sejarah ramai yang kita baca lah dan yang kita boleh lihat sendiri dengan mata kepala kita. Kenapa memelihara, menjaga hak anak yatim ni besar sangat pahala selalu duduk dengan Nabi berdua ataupun duduk rapat dengan Nabi dalam syurga? Kenapa agaknya? Kerana menjaga hak anak yatim ni sangat sukar. Pertama, antara sebabnya, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Antaranya, anak yatim, pertama, tidak ada sesiapa pun yang boleh mempertahankan hak dia. Kalaupun anak yatim tu ada mak dia, tapi seorang ibu tidaklah sekuat ataupun segagah seorang bapa dalam mempertahankan anaknya. Ibu pun akan tewas. Kalau ibu tu berkahwin dengan suami yang baru, suami itulah yang akan menentukan segala-gala urusan bagi ibu tersebut, termasuklah anak dia. Cuba bayangkan kalau anak yatim tu arwah bapa dia meninggalkan sejumlah harta yang sangat besar. Jadi harta tersebut harta dia. Dan siapa yang nak tolong halang orang daripada merampas menggunakan harta orang, dia bersorangan. Walaupun ibu dia ada, tapi ibu dia tak sekuat bapa dalam seorang ibu tak sekuat seorang bapa dalam mempertahankan keluarga. Ini kita kena terima hakikat. Walaupun kita kata ada je ustaz, saya tengok ada orang perempuan jaga anak dia lebih hebat daripada, memanglah ada, jarang-jarang. Biasanya bapa lah yang menjadi pelindung kepada keluarga. Kalau ada ayah, ada bapa, besok orang tak berani kecau keluarga. Ada harta orang tak berani kecau. Dan anak yatim ini pula satu hal. Yang kedua, anak yatim ini pula tuan-tuan, tak semudah yang disangka. Kenapa? Kerana anak yang hidup tanpa adanya bapa, biasanya sikap dan perwatakan mereka tak sama macam anak yang hidup dengan adanya seorang bapa ataupun ibu. Dia lain perangai dia. Kerana apa? Daripada kecil lagi dia tak ada orang yang nak mendidik, yang mengawal, nak mengatur hidup dia. Jadi kadang-kadang sebab tu kita tengok sikap ataupun perangai anak yatim ni, dia mungkin kita kata nakal sikit daripada anak-anak yang ada ibu bapa yang lengkap.
Kadang-kadang bukan selalu, saya kata bukan selalu. Ada je ustaz kata anak yatim tu bagus, dia panggil dia sopan. Memanglah ada. Yang kita sebut ni yang selalu kita tengok. Tapi yang baik tu memang ramai. Nak kata orang yang ada mak ayah ni elok panggil pun tak banyak juga yang jadi tak tentu arah kan. Jadi kita nak kata nak menjaga anak yatim ni bukan satu perkara yang mudah. Tambahan bila dia berperangai yang mungkin kurang menyenangkan, dan mungkin juga dia membawa sejumlah harta yang banyak daripada arwah bapanya, dan kita mula rambang mata. Tengok harta dia banyak, yang jaga pula miskin, tak ada duit. Tengok-tengok anak yatim ni, tengok dia punya harta faraid dia, yang hak dia sampai beratus ribu kan. Yang tukang jaga ni tak ada pula dia punya tu. Kalaulah dia ambil harta tersebut, siapalah yang nak halang? Tak siapa yang halang. Sebab itulah orang yang benar-benar boleh menjaga anak yatim ni hanyalah orang yang benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah dia untuk menjaga harta yang kalau dia khianati tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang dia. Jadi sebab tu menjaga anak yatim ni bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi sesiapa yang ditakdirkan Allah, ini pesanan ke diri saya juga tuan-tuan sekalian, sesiapa yang ditakdirkan Allah menjaga anak yatim, siapa dia? Contoh, mungkin anak adik-adik kita yang meninggal, mungkin ada abang ke, ada adik lelaki yang ada anak meninggal. Jadi anak saudara kita tu, dia anak saudara kita, dan dia juga anak yatim. Terutama sekali bagi sebelah bapa ni sangat bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak saudara yang kematian bapa mereka. Jadi jika ditakdirkan begitu, maka ingatlah cabarannya besar, dan dengan cabaran yang besar itu datang juga ganjaran yang sangat besar bagi orang yang menjaga anak yatim. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan orang-orang kafir yang menghina, mengherdik anak yatim. Jadi kita sebagai orang beriman, kita baca sebaliknya bahawa wajib ke atas orang-orang yang beriman kepada hari pembalasan. Sebab tu Allah kaitkan ayat ini dengan Yaumuddin. Sebab nak jaga orang daripada memanipulasi harta peninggalan, kita hanya yang tinggal hanya orang yang ada iman bahawa di akhirat kelak dia akan dihisap. Dia tak berani ni buat. Dia takkan berani ambil walau satu sen, walaupun sedikit daripada harta anak yatim, dia takkan berani ambil tanpa jalan yang sah. Walaupun ada peluang-peluang yang boleh diambil, terutama sekali bagi penjaga yang miskin, yang tak ada harta, boleh ambil dengan kadar yang diperlukan sahaja, tetapi sangat berhati-hati kerana dia tahu bahawa sebarang bentuk pengkhianatan, penyelewengan nanti di hari Yaumuddin akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu harta ni kita kena jaga. Baik, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian itu yang kedua, sifat yang pertama yang mana orang-orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Jadi orang yang beriman kepada hari pembalasan, bila kita berjumpa dengan anak yatim, macam mana sekalipun sikap dan sifat mereka, penuhilah tuntutan, penuhilah hak mereka, dan muliakanlah anak yatim. Walaupun kita mungkin tak jaga anak yatim, tapi jumpa tahu ni anak yatim, usaplah kepala dia, muliakanlah dia. Walau macam mana pun sikap dan perangainya, kan kita tahu dia telah pun diuji sejak daripada kecil lagi. Jadi kita kena jaga hak mereka. Kadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang sifat yang pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Malah mereka tidak melayani golongan tersebut dengan baik. Pada masa dahulu orang-orang Arab jahilah tidak suka mewariskan harta peninggalan mereka kepada kaum wanita dan kanak-kanak. Ini cerita orang Arab jahiliah lah. Kalau ada harta, dia takkan bagi kat wanita, dia takkan bagi kat anak. Mungkin dia bagi kat adik-beradik dia lelaki yang mana yang tak ada kena mengena. Ini undang-undang Arab jahiliah. Mereka juga tidak menggalakkan diri, kaum keluarga dan juga orang lain supaya memberi makan kepada fakir miskin yang memerlukan, lantaran terlalu bakhil dengan harta kekayaan. Tak nak tolong orang miskin. Dia tak nak tolong orang miskin, itu satu hal. Dan dia pun tak menggalakkan orang lain
tidak menggalakkan orang lain untuk membantu orang miskin, bahkan menghalang orang lain yang nak membantu orang-orang miskin. Ini maksud dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang miskin biar kata. Jangan pedulikan orang miskin. Orang miskin biarkan dia. Kita orang kaya-kaya, orang senang-senang, orang ada-ada, kita pedulikan hal kita. Nak bagi makan pun hanya bagi makan kepada orang kaya. Ini sikap ni kita jaga-jaga. Walaupun tak ada dalam masyarakat kita, tetapi bila kita buat kenduri, ini bab kenduri ya. Bila kita buat kenduri, jika ada dalam diri kita bahawa kita buat kenduri, kita nak bagi makan kepada orang-orang yang berkedudukan sahaja, tapi orang yang tak perlukan kita tak nak, itulah seburuk-buruk kenduri. Syarrul walimah, seburuk-buruk kenduri Nabi kata. Seburuk-buruk kenduri apa dia? Seburuk-buruk kenduri ialah syarrul walimah, iaitu walimah yang dipanggil padanya orang yang tak perlukan kepada makanan dan dihalau orang yang memerlukan kepada makanan. Itu seburuk-buruk. Orang yang tak perlu, siapa dia? Orang kaya. Dia makan tak peduli lah. Buatlah hidangan macam mana pun, dia lebih kenyang makan ke tempat lain. Cuma dia datang tu sebab apa? Dia datang tu sebab dah jemput kan. Makanan ni dia tak peduli sangat dah. Bukan maksudnya orang yang tak perlu makan makanan, tapi maknanya orang yang tak perlu kita bagi tumpuan. Tapi datang orang miskin, kita tengok senarai jemputan. Ni kalau datang ni kita senarai kan, bila buat kita senarai jemputan. Tengok ini kau datang ni tak dapat sampul ni, saya makan free je. Lagi-lagi tuan-tuan. Ni kau datang ni dia makan pun tak boleh ni, tapi ni kalau dia bagi ni mau 200 lebih ni dapat ni. Minta maaf sebut minta maaf sebut ni peringatan untuk diri saya dan juga semua orang. Bila kita buat makanan, kita buat kenduri kahwin ke, kenduri akikah ke, kenduri anak berkhatan ke sebagainya, kita tengok senarai, nasihat saya, pesanan saya dulu sikit dan juga tuan, bila kita nak jadikan kenduri kita itu penuh dengan keberkatan, penuhilah kenduri kita dengan jemputan kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan makanan. Bukan maksud orang yang tak perlu jangan panggil, mengajuk kawan-kawan kita kan. Bukan, orang yang kawan-kawan kenalan kita, walaupun kita tahu dia tak perlu pun makanan tersebut, tapi kita nak meraihkan kita, tak apa, masuk sekali dalam jemputan. Tapi di samping itu, penuhkan ruang-ruang yang ada yang daripada jemputan tersebut, panjangkan juga kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Ini kadang-kadang hari ni, minta maaf sebut, ni luas merajuk, tapi termasuk juga dalam bab ni, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kadang-kadang orang miskin datang kenduri ni, dia malu. Itulah yang jadi bila orang buat kenduri, kan malam tu buat kenduri, kira duit kan, kira duit sampul tu, ada yang sampul kosong lah, ada yang tisu, ada yang macam-macam lah. Kalau apa? Kerana mereka tak mampu kan. Mereka tak mampu untuk memberikan sumbangan, tapi mereka perlukan kepada makanan. Orang yang macam ni, tuan-tuan jangan buka-buka sampul tengok tisu je apa nak jadi ni, jangan. Kalau ada macam ni tuan, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Kerana tuan-tuan dah bagi makan pada satu orang yang memang perlukan makanan. Dan itulah keberkatan pada kenduri yang kita buat. Cuma bab salam sampul ni tuan, susah, adat ni nak dihalang. Ada orang di kampung saya, ada adik saya buat kenduri. Dia kata apa? Dia buat rumah orang lagi. Kata kenduri, jangan bagi apa pun sumbangan. Dia buat istihad. Buat istihad tu pun susah tuan. Susah juga. Sebab apa? Sebab apa susah? Sebab bukan main lagi. Tu nak kata tu kan. Kadang-kadang orang baca salah kan. Dia tak nak minta sumbangan ni, maknanya orang boleh baca macam orang, pemikiran orang kan. Maknanya kaya sungguh ni, nampak nak tunjuk kaya ni. Bacaan orang, pemikiran orang. Kita tak nak kontrol, kita nak kawan. Cakap tak nak ambil sumbangan pun susah, ambil pun susah. Ini saya tak tahu nak cakap macam mana tuan. Kalau kita kata, Ustaz, ada orang soal kan, kita kena buat peraturan kenduri lepas ni tak boleh siapa-siapa bagi duit sumbangan. Tak boleh tuan. Sebab setengah orang yang bagi duit sumbangan dalam sampul ke apa, tak kira nama pun, dia bagi dia ikhlas. Kan dia bagi untuk membantu, bagus juga kan. Pada saya ada orang sudut takaful, ada bukan takaful insurans tu kan, saling bantu-membantu lah kan. Tuan rumah buat kenduri, kemudian bila kita pergi kenduri, kita bagi pun tak ada rasa terhutang ke apa, kita nak bagi, kita nak sumbangan. Kalau macam tu, itulah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ada
mengira-ngira pula kan. Ni orang ni tak bagi dulu, aku bagi pi kalori dia, bagi sampai satu dia dah sampai RM20 saja pada jadi. Jangan. Jadi hati kena jaga. Hati tuan rumah, hati yang memberi pun kena jaga. Jadi nak bagilah seikhlas mungkin. Tuan rumah dapatlah seikhlas yang mungkin. Bahkan saya kata kalau dapat sampul kosong, dapat tisu, bersyukurlah. Kerana orang yang datang tersebut dia malulah nak salam kosong kan, tengok orang lain semua salam tapi dia tak mampu. Kita faham, alhamdulillah ada orang perlukan makanan, aku dah jamu dia hari ni. Yang itu kita kena ubah pemikiran. Jangan kita duduk bercakap-cakap di belakang kan, bagi sampul kosong, tak bagi pun tak apa kan, jangan. Kita tutup semua tu supaya kita tak jadi macam orang yang tadi yang Allah sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tak mau jaga, tidak menggalakkan manusia bagi makan kepada fakir miskin. Jadi ni kita jaga. Itu yang pertama. Bantu orang miskin. Kita buat kenduri ke, kita buat apa ke, kalau boleh panjangkan. Sebelum panjangkan jemputan tersebut, cari. Walaupun kita tak kenal, mungkin dalam kampung, dalam taman kita ni ada orang susah dan sebagainya, kita tak kenal, bukan dalam sahaja jemputan, kita pergi cari, panggil dia datang makan. Untuk duduk bersama-sama makan, sebab mereka akan membawa keberkatan bagi kenduri yang kita lakukan. Kemudian yang kedua saya nak sebut wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Tuan-tuan, Islam ni bab bagi orang makan ni cukup banyak dalam Quran. Bahkan dalam hadis pun banyak disebutkan tentang ganjaran besar bagi orang yang suka bagi orang makan. Ini satu amalan yang sangat besar pahalanya. Janganlah kita terlepas nasib kita daripada amalan ni bagi orang makan, terutama orang miskin. Baik. Contohnya dalam hadis kita tengok Rasulullah bila sampai ke Madinah, apa pesanan ataupun wasiat awal yang Rasulullah bagi kepada penduduk Madinah? Dia berkata, ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-laili wan nasu niyam. Wahai manusia, sebarkan salam dan berikanlah makan. Mana bagi orang makan. Itu pesanan awal Nabi sebut ketika sampai di Madinah. Dalam Quran, tuan-tuan tengok dalam Quran, saya rasa ramai yang hafal surah Al-Insan kan, tuan baca surah Al-Insan, tengok dalam surah Al-Insan tu antara salah satu amalan golongan al-abrar. Apa itu al-abrar? Ni orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, yang merupakan penghuni syurga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang abrar yang duduk dalam syurga minum minuman daripada kafur. Apa amalan mereka? Baca surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan atas apa yang mereka suka. Siapa dia? Hobi miskin, orang miskin, orang yatim dan orang tawanan. Tiga golongan. Ayat ni kita baca yatim, orang miskin. Nampak tak? Orang tawanan ni tak adalah sebab tak ada peperangan. Jadi dua ni kita boleh buat. Bagi makan orang anak yatim, bagi makan orang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman. Lepas tu apa pula? Sambung ayat tu. Inna ma nut'imukum. Tengok ni. Dia kata inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami bagi kamu makan liwajhillah, untuk keredaan Allah. Kami tak nak la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak pun ucapan terima kasih, tak nak pun dibagi balas. Itu dia. Jadi bagi makan, siapa yang belum ada peluang untuk bagi makan ni, bulan Ramadan datang. Saya rasa kat sini Tuan Musa beritahu awal lagi sebulan sebelum bulan Ramadan dah penuh orang kan, slot orang nak bagi makan. Jadi bulan puasa dan di bulan bukan puasa, bagi makan. Bagi orang makan, bagi orang buka puasa. Cari peluang, cari orang, dan jangan tunggu orang datang. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang Allah utuskan kita orang. Duduk di jalan, duduk dalam kereta kan, duduk dalam kereta, bagi orang ketuk pintu. Kadang-kadang India ke China ke Melayu ke datang pakai macam-macam, ketuk pintu minta bagi juga. Saya kata bagi. Lalu Ustaz tipu je tu lah, berlakon je. Lalu tu pulang balik. Dia tipu ke, dia nak scam ke, dia nak apa ke, itu hal dia dengan Tuhan. Kita ni, hal kita dengan Tuhan. Bagilah dia cukup. Nak you ambil RM5, kasih makan. Kalau bukan orang silap, kalau bukan Melayu kan, biasanya begitulah. Bagi RM5, selesai hak kita. Bagi dia makan. Janganlah bagi sampai RM100 pula kan, tonok dia. Tak tu pasal ability tikam nombor pula kat belakang tu kan.
Bagi RM5 nak makan, bagi dia makan. Zaman kita hari ni, tambah-tambah hari ni, ramai orang susah. Nak makan pun orang berkira-kira duit RM1. Jadi bagi orang makan. Wa yut'imuna ta'ala, kita bagi makan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tak mau terima kasih, tak mau pun diberi balasan. Yang ni sikap penting. Pertama, bagi orang makan, bagi sumbangan untuk makan. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan. Ni dia, ni kejaga ni. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya juga kan, contohnya saya pun sama juga orang manusia kan. Bila kita dah bagi sumbangan, tiba-tiba surau tak tengok pun. Bagi sumbangan ke surau kan, tahun ni 2 hari dia sponsor. Tengok-tengok pengurusi rumah lama terlupa sebut nama. Kan? Biar surau mengucapkan terima kasih kepada sekian-sekian sebut satu-satu. Nama dia tak masuk. Apa jadi? Duduk depan tu pula kan, nama aku tak masuk. Aku bagi 2 hari buka puasa ni, tak masuk. Apa kita rasa? Yang marah tak marilah surau kan. Tahun depan ni harap aku beli orang lain. Kan? Ayat tu semua, kami tak mau balasan, terima kasih pun tak payah. Itu baru betul ikhlas. Mana kata lupa sebut, tak ada apa lah, tak sebut, tak kisah pun, tak apa. Bukan bagi sebab nak nama kena sebut kat surau, tak, bukan nak bagi sebab orang nak tahu. Nak bagi kerana Allah Ta'ala. Orang terima kasih ke, orang tak terima kasih ke, itu pulang. Tapi kalau orang nak berterima kasih, alhamdulillah rezeki kita. Tapi kita tak cari, kita tak minta. Itu dia, baru betul bagi bantuan makanan kepada orang dengan benar-benar ikhlas. Bahkan lagi ada orang diuji, bagi bantuan macam-macam, akhir-akhir dia pula yang dihina, difitnah, dibagi sebagainya. Jadi sabar. Sebab itu adalah ujian atas keikhlasan kita membantu orang-orang yang susah. Wala yahuddu ala ta'ami miskin. Jadi memberi makan kepada orang miskin ni adalah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Janganlah kita terlepas peluang beramal soleh dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Kemudian jadi tu sikap terbaliknya ialah kita banyakkan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian ayat yang keempat Allah SWT berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang lalai daripada salat mereka, sembahyang mereka. Ini bahaya ayat ni. Ayat ni mencela orang-orang yang mendirikan salat. Siapakah orang-orang yang salat yang dicela? Iaitu orang yang lalai daripada, tengok terjemahan tu betul, yang lalai daripada sembahyang mereka. Siapakah mereka? Yang dimaksudkan di sini ialah golongan munafik yang berada di Madinah. Iaitu, saya baca sikit, kerugian dan kesiksaan terhadap orang-orang munafik yang menunaikan sembahyang dengan riak. Mereka lalai dan tidak prihatin terhadapnya. Sekiranya mereka sembahyang, mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari sembahyang yang dilakukan, juga tidak takut dari balasan dosa jika mereka meninggalkannya. Ternyata mereka lalai sehingga luput waktunya. Baik. Pertama, ayat ni kecelakaan bagi orang yang salat ialah kepada orang-orang munafik yang hakiki. Munafik hakiki. Bukan orang beriman yang dicemari dengan sifat munafik. Itu berbeza tuan. Apa maksud munafik hakiki? Munafik hakiki yang ada di Madinah ni, mereka ni bila mereka angkat takbir solat, mereka tak ingat Allah Ta'ala pun. Bila orang tengok baru dia solat. Dia solat sebab orang tengok. Itu dia. Bila orang tak tengok, dia langsung takkan solat. Tak ditinggal langsung solat. Ini orang munafik hakiki yang ada di Madinah, yang ketika ayat ini diturun, ketika di Madinah, ayat munafik hanya ada di Madinah. Jadi orang-orang munafik ni dia solat hanya ketika orang tengok. Tahu, dia perasan ada orang tengok, ada orang parti, ada orang tengok, dia solat. Langsung dalam solatnya tak ingat pun kepada Allah. Ini dia. Kalau kita, apa yang berlaku kepada kita? Bila kita solat tu kerana siapa? Memang kita solat kerana Allah. Cuma dalam solat tu kadang-kadang dia mari kadang-kadang tu teringat, orang tengok aku berdiri lama sikit dah tambah. Perasan orang nampak, perasan orang rasa kita rajin, perasan. Riak tuan-tuan, SS. Syok sendiri. Dia orang sendiri, orang lain tak rasa apa pun. Kan kita je rasa dalam diri kita, bagus aku kena sembahyang nampak macam baju baru tengok. Kita kena rasa, orang lain tak perasan pun. Itulah dia riak.
Itu orang yang beriman dicemari dengan perasaan riak. Tak sama hukum dia. Pertama. Yang kedua, orang yang lalai di sini bukan lalai dalam solat. Ini kita kena faham betul. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai daripada solat mereka. Apa maksud daripada solat mereka? Iaitu orang yang menangguh-nangguhkan solatnya sehingga keluar waktu. Itu maksud dia. Bukan maksudnya di sini orang yang lalai ketika dalam solat. Sulang balik tuan, bagi faham betul. Orang solat yang disebutkan sebagai orang yang celaka, orang solat dan celaka ni adalah orang yang menangguh-nangguhkan solat sehingga keluar waktu. Solat Zuhur, masuk waktu Zuhur, dia kata nantilah. Panas lah, panas, tunggu siap sejuk, tunggu. Masuk asar barulah dia solat Zuhur sekali dengan asar. Bukan jamak kan? Dia bukan jamak, dia memang solat Zuhur dalam waktu asar. Lepas tu maghrib pun sama kau. Maghrib sibuk dah nak pergi pasar malam, nak apa semua. Tak apalah, nanti masuk waktu isyak sekali sembahyang. Masuk waktu isyak, ada sembahyang isyak, ada sembahyang maghrib. Bukan jamak. Kalau jamak dia penuh dengan syarat-syarat, tak ada masalah. Ini sengaja dia. Tak nak solat. Subuh. Ngantuk lah, bagi dia penat dah. Tak apalah. Tunggu sampai masuk duha, baru dia nak sembahyang. Dia sembahyang ikut suka dia je. Bila masa dia nak sembahyang. Dia kenapa? Muju tu ke sembahyang. Kalau bukan sembahyang, kan, fawailul lahu, masih takut dia. Hati-hati tuan. Kita bukan nak ikut suka hati kita kan. Kau siapa nak ikut suka hati kau? Ya Allah yang perintah untuk salat. Ikut waktu. Inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan, diwajibkan ke atas orang mukmin. Ikut waktu-waktu dia. Yang kita suka-suka hati pindah waktu-waktu ni, tangguh-tangguhkan. Ini kecelakaan bagi orang yang salat di luar waktunya. Jadi jaga-jaga tuan. Jangan sesiapa diharamkan solat di luar waktu. Hukumnya haram. Tanpa sebarang uzur yang dibenarkan. Seperti kita musafir, seperti kita sakit yang dibenarkan jamak dan sebagainya. Yang itu tak apa. Yang itu memang dibenarkan dalam syarak. Solat di luar waktu tanpa sebarang sebab-sebab atau rukhsah yang dibenarkan termasuk dalam perbuatan dan celaan orang yang disela di situ. Tuan-tuan, itu kefahaman sebenar ayat ni. Ramai orang dia baca yang ini dia faham apa? Dia celakalah orang yang solat yang lalai dalam solat. Oh tuan-tuan, kalau Allah sebut celaka orang solat yang lalai dalam solat, habis kita tuan. Saya ingat, tak tahu cerita kat tuan belum. Ayat ni masa saya belajar dulu, ada satu kelas pesara saya Dr. Ahmad Mustabah, orang Sudan. Saya berbincang dalam kelas tu bab ni tentang solat dan waktu solat lambat dan apa semua. Saya masa tu faham ayat ni macam tadi. Faham orang yang celaka, orang yang lalai dalam solat. Iaitu siapa dia? Orang yang sembahyang ingat kari kambing, teringat kerja tak siap lagi, teringat baju tak basuh lagi, teringat lagi apa tu. Itu asal saya faham. Saya membaca dekat dia, Doktor, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dia dengar ayat tu, dia tepuk pun. Oh. Dia kata kalau maksud macam yang kau maksudkan itu, habis kita ni semua. Kata, habis kita semua. Siapa yang sebenarnya tak ingat je macam kita angkat takbir, 1000 benda datang. Angkat Allahu Akbar, yang lupa apa semua yang mari. Habis memberi lama tu datang masa angkat takbir. Jadi bukan orang yang macam ni yang dimaksud ayat. Saya ulang sekali ya. Bukan lalai dalam solat tak berarti kita ingat macam-macam dalam solat. Bukan. Ayat ini bukan maksudnya begitu. Maksud ayat ini ialah orang yang solat dan melewat-lewatkan solat sehingga keluar waktu. Yang ni orang yang disebut sebagai wailul lil musallin, celakalah orang yang solat kerana dia melewat-lewatkan sehingga luput waktunya, dan yang solat kerana riak. Bukan riak dalam solat. Riak dalam solat ni berlaku bila berlaku kita istighfar. Allah ampunkan, moga Allah ampunkan dosa kita. Baik. Boleh faham ya? Jangan silap faham ayat ni tiba-tiba nanti kita guna ayat ni bawa syarah. Ni orang yang ingat macam-macam dalam solat, wailul lil musallin. Jangan tuan, ni salah faham. Sebab apa? Sebab terjemahan pun disebut yang lalai daripada, bukan yang lalai dalam solat. Sama juga kalau dalam Al-Quran, wailul lil musallin allazina hum an salatihim. Huruf an tu bermaksud luar waktu. Kalaulah ayat ni maksud dia orang yang lalai dalam solat, takkan guna an, dia akan guna fi. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Itu baru punah kita. Sebaik bukan fi tapi an. An bermaksud tangguh.
sampai keluar waktu solat. Ini jaga-jaga. Jadi orang yang menangguh-nangguhkan waktu solat sehingga keluar waktu, jaga. Itu adalah termasuk dalam kecelakaan yang Allah sebut dalam ayat ini. Dan baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, kalau solat lambat-lambat apa hukumnya? Bukan keluar waktu, dalam waktu, tapi sengaja lewatkan solat. Ini pun adalah perbuatan yang dicela dalam syarak. Jika kita selalu melewat-lewatkan solat tanpa sebab dan keuzuran yang tertentu, contohnya disebabkan kerja tak apalah, kita disebabkan kerja, kita solat tapi masih dalam waktu. Solat masih dalam waktu, cuma lambat, jangan dijadikan tabiat. Ini adalah perbuatan yang tercela dalam syarak, walaupun tak termasuk dalam ayat ni, tetapi melewat-lewatkan solat walaupun dalam waktu, kerana itu adalah perbuatan yang berlawanan dengan ajaran Nabi, iaitu solat yang terbaik ialah fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Baik. Kemudian allazina hum fi salat allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun, iaitu orang-orang yang mendirikan solat kerana riak. Dia solat kerana riak, bukan solat, dia bukan riak dalam solat. Dua beza sebut lagi. Dia solat kerana riak. Memang dia solat tu nak show off. Orang tengok dia solat. Orang tak tengok dia tak solat. Kalau siapa yang ada macam ni, jaga. Tuan-tuan, antara yang disebutkan oleh para ulama, kadang-kadang disebut tentang sifat nifak ni, kita sendiri pun tak tahu diri kita ni ada ke tidak. Tapi antara cara nak tahu ada ataupun tidak sifat nifak ataupun munafik dalam diri kita ni, ialah dengan melihat amalan kita berbeza tak waktu orang tengok dengan waktu orang tak tengok. Tu boleh kita. Waktu kita solat, ada orang lain tengok kita, macam mana kita solat? Waktu kita solat tak ada orang tengok, macam mana solat kita? Kalau waktu orang tengok tu bukan main baik, waktu orang tak tengok, cincai-cincai, hati-hati tuan. Saya tak kata munafik, tapi ada. Tapi kalau orang yang solat dia waktu orang ada ke orang tak ada ke sama macam tu lah saya boleh buat, alhamdulillah. Itu antara tanda-tanda selamat daripada nifak. Jadi kita boleh cuba untuk muhasabah diri kita lah, bukan nak muhasabah orang, muhasabah diri kita sendiri, insyaAllah. Allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, iaitu dan yang terakhir sifat mereka ialah orang yang enggan memberikan pertolongan. Apa maksud al-ma'un? Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni, muka surat paling awal sekali, muka surat paling awal surah al-ma'un tu ada sebut perkataan al-ma'un bermaksud benda-benda yang boleh dipinjam oleh seseorang jiran daripada jirannya, seperti alat-alat untuk memasak, periuk, garam, air, alat-alat bercocok tanam, kapak, badi, cangkul, semualah. Alat-alat menjahit seperti jarum, benang dan benda-benda yang lain yang boleh dipinjam dan digunakan dengan segera. Itu al-ma'un. Al-ma'un ni ialah benda yang boleh dipinjamkan kepada orang lain. Kita kan biasa kalau hidup berjiran ni, kadang-kadang dulu di kampung lah, sekarang ni jarang lah, duduk di taman rumah sebelah-sebelah, tapi jarang kita pinjam barang rumah sebelah kan. Tapi wayamna'un al-ma'un, orang yang tak memberikan pertolongan. Apa dia? Kalau orang minta tolong, dia tak mau tolong. Kita buat kebun kan, orang sebelah buat kebun, pinjam cangkul je, cangkul aku jangan kacau. Ini dah siap, dah ada minta boleh kau pegang nanti hilang dia punya ni belakang. Contoh lah kan, tak bagi. Dia nak buat kenduri, nak pinjam apa ni, periuk, tak boleh lah, periuk ni tak boleh saya lagi. Takut dia kemik dia bayar ni dia beli ni jauh sana. Macam-macam alasan tu pula lah tu kan. Nak pinjam periuk tak boleh ya. Terdekut semua lah, tak boleh bagi pinjam barang. Ini kan tuan-tuan, siapa yang tak mau bagi pinjam ke orang ni, wayamna'un al-ma'un, bukan nak kata masuk ayat ni, takut kena tempias makna ayat ni. Jadi kita jangan terlalu ayat ni sebenarnya mengkritik sifat bakhil dalam diri, iaitu orang yang tidak mahu memberi bantuan kepada orang lain. Pinjamkan barang pun tak bagi, apatah lagi nak bagi yang lain. Jadi sebab itu kita kena hati-hati, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan kita dah baca surah Al-Ma'un ni, kita ambillah pengajaran. Janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita buatlah amalan perbuatan yang boleh menambahkan iman kita dan pahala kita, insya-Allah, insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Saya kira berarti saya kat dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bahas. Ada soalan kan tuan? Soalan? Tak ada ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لبصرنا، شفاء لصدرنا، وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وقويه جسدنا وثقل به ميزاننا، وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي محمد وآله الأخيار. Ya Allah, Engkau turunkan Al-Quran membawa kebenaran, bahkan kerana kebenaran jugalah ia turun. Ya Allah, tingkatkan kecenderungan kami untuk membacanya. Jadikanlah Al-Quran bagi kami penyelah pandangan, penyembuh jiwa, pengubat duka lara yang menghapuskan kesedihan dan rasa duka cita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran basah lidah kami, penyeri wajah kami, penyegar jasmani kami. Beratkan timbangan amal saleh bagi kami dengan Al-Quran. Kurniakan kepada kami kudrat membaca dan mematuhi suruhan-Mu sepanjang malam dan siang. Himpunkanlah diri kami bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.